warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome everybody. Selamat berpuasa. Pasti ramai yang tertanya-tanya kan mana perginya SB Live saya yang setiap minggu tu. Kalau anda perasan, masa yang kita senyap ni, kita dah buat banyak perubahan. Sila layari website kami www.ibnusinawellness.com yang mempunyai wajah baru, konten baru, juga Facebook dan Instagram kami ya. So mulai sekarang ikuti kami, ada banyak informasi-informasi menarik untuk anda semua sebagai panduan hidup kita semakin hari semakin sihat. So tajuk saya hari ini adalah Ramadan rosak perut. So macam mana tu Ramadan boleh rosakkan perut? Bukankah orang kata selalunya Ramadan tu lah time untuk kita nak sihat kan? Tapi di sinilah saya nak explain trik dia yang kita tidak faham dan kita tidak sedar. Okay? Kajian sains sebenarnya dah membuktikan bahawa seluruh sistem enjin jasad manusia ni dia sentiasa bekerja keras untuk membaik pulih segala kerosakan. Dia bukannya nak membuat kerosakan tapi dia sedang membaik pulih kerosakan. Hal ni pula terbukti di dalam firman Allah dalam surah At-Tin di mana Allah bersumpah bahawa Allah telah menciptakan manusia dengan paling sempurna. Paling sempurna tu maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya segala apa yang telah Allah ciptakan, ya, dia menjadi hamba kepada Allah, dia menjadi ciptaan Allah. Ciptaan Allah ni dia tak boleh melanggar hukum atau programming yang telah Allah ciptakan untuk dia. Kan? Kalau kata sebagai contoh, kalau organ perut kita nak kena menghadam makanan, dia tidak boleh melanggar perintah Allah daripada menghadam makanan. Kadang-kadang orang kata, I have indigestion. Adakah organ perut tu sedang melawan perintah Allah? Itu yang kita nak kena faham bila kita ada indigestion. Okay? Kajian sains kini dah membuktikan bahawa seluruh tubuh kita terbentuk daripada sel. Okay? Tisu kita sel, organ kita sel, tulang kita sel, otot kita sel. Okay? So anggaran saintis, tubuh kita ni terbentuk oleh cantuman 100 trilion sel. Sel ni dia boleh tua, dia semakin hari semakin tua, dia boleh rosak dan kemudiannya dia akan mati. Kemudiannya dia akan digantikan oleh sel-sel baru. Jadi imagine kalau anda anggap anda ni semakin hari semakin tua, sebab itulah saya ni semakin sakit. Sebenarnya organ-organ anda di dalam tu sepatutnya setiap hari menerima sel-sel baru. Sel tua tu semua dah buang. Sel mati tu semua dah gugur. Okey? Sel baru dah tumbuh. Jadi kenapa anda ni semakin sakit? Takkah kita fikir kenapa? Okey? So Rasulullah SAW bersabda bahawa perut ni adalah punca bagi segala penyakit. Okay, dia adalah suatu sistem utama ataupun spare part utama di dalam badan kita di mana dia dah menjalankan kerja yang awal. Kerja yang awal tu apa yang dia buat? Dia mencernakan segala makanan dan juga segala perasaan di dalam jiwa kita. Perasaan dalam jiwa ni kan dia kena dicernakan oleh perut juga tau. Bukan makanan je. Okay? So segala pengalaman hidup, apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, semua benda yang masuk streaming, live streaming melalui sistem deria kita, masuk melalui roh kita ke dalam jantung dan dicernakan oleh perut kita. So kalau perut kita orang kata apa? Dah out kan? Dah out of condition kan? Macam manalah dia nak cernakan semua benda ni, betul tak? Uniknya perut ni, dia hanya menjalankan dua fungsi, okey? Tapi dia tak boleh menjalankan dua fungsi ni pada masa yang sama. Sama ada dia akan mencernakan semua makanan-makanan yang kita makan, kan? Ataupun menghadamkan makanan kita, ataupun bila kita berlapar, itulah peluang untuk dia repair segala kerosakan yang ada di dalam ni. Okay? So kalau kita makan sepanjang masa, kan setengah orang dia kata kita kena makan sedikit tetapi selalu, tapi kerap. Itu bahaya tu sebab perut kita tidak ada masa untuk nak repair kerana dia sentiasa sedang mencernakan makanan tu. Jadi bila kita di dalam keadaan lapar, barulah perut kita dapat repair. Sebab tu orang kata berpuasa ni sepatutnya sihat kerana dalam masa yang panjang, waktu siang tu kita tak makan dan kita merasai kelaparan, masa itulah
time untuk perut nak mencernakan segala makanan-makanan lama, longgokkan toksin dan juga memori-memori yang terpendam di dalam jiwa ni kan. Kadang-kadang kita ada banyak benda yang kita tak reda, yang terpendam di dalam jiwa, dia mengeraskan jiwa kita. Tapi di dalam keadaan yang lapar, dia boleh mencernakan semua kekerasan ni. Sebab tu orang kata kelaparan itu melembutkan jiwa. Betul tak? Bila semua benda-benda ni dah dicernakan dan dia keluar melalui sistem gastrousus, barulah sel-sel lama tu, sel-sel rosak, sel-sel mati tu digugur. Bila sel-sel rosak dan sel mati ni gugur, barulah sel-sel baru dapat tumbuh untuk menggantikan tempat dia. Barulah perut kita, sistem usus kita makin hari menjadi makin sihat. Tapi masalahnya sel-sel baru ni kan, dia macam baby lah, okey? Kalau you ada baby kan, boleh tak you terus bagi dia makan daging, ayam, ikan? Tak boleh kan? Terkejut. Orang kata terkejut perut lah kan? Okey? Bukan terkejut perut, terkejut perut. Okey, so macam itulah juga sel-sel baru di dalam perut kita. So hari ni kita tengok apa yang kita makan masa berbuka puasa. So seharian kita dah dapat toksin-toksin lama kita telah dicernakan, dah keluar melalui sistem gastrousus. Okey, pendaman jiwa kita semuanya dah dilembutkan, dah dicernakan oleh sistem dan dikeluarkan oleh sistem gastrousus. Kemudian kita dapat sel baru, sepatutnya perut dah cantik, dah sihat. Macam baby. Tiba-tiba waktu berbuka datang. Apa yang kita makan? Daging rusa, daging kijang, daging kambing. Habislah. Perut rosaklah. Itu yang kita kata Ramadan rosak perut. Orang hari ni, orang dulu-dulu, dia makan apa untuk berbuka? Bubur lambuk. Famous bubur lambuk. Kenapa famous bubur lambuk? Sebab orang dulu tahu perut tu lembut, seharian tak makan. Bahasa orang lama tu perut lembut. Dia tak kata sel baru, sel baby. Sebenarnya sel baby cells banyak di dalam tu. So kita nak kena bagilah makanan yang lembut, makanan yang sejuk kan. Barulah bagi dia relax, dia dapat try dulu, dapat hadam dulu dengan baik. So sebenarnya Ramadan ni adalah time yang paling baik untuk anda go vegetarian. Kerana bila anda makan banyak buah-buahan dan banyak sayur-sayuran, anda memberi peluang kepada baby cells di dalam tu untuk nak survive. Dia nak hidup. Dia nak hidup panjang umur dengan sihat supaya anda boleh hidup panjang umur dan sihat. Betul tak? Begitulah juga masakan Malaysia yang famous dengan asam pedas, lemak cili padi, tom yum, all the cili padi in the world. Tiba-tiba perut kita terbakar dibuatnya. Okay? Kalau saya tengok ramai patient-patient orang Malaysia ni yang mana makan cili padi, siannya perut dia, dinding perut tu nipis, dah boleh berlubang. Okay? So, kalau kita buat dia terkejut macam tu, cubalah baby, kalau you melahirkan baby atau you ada cucu, cuba bagi dia makan cili padi, boleh tak? Kan? So, cubalah sayangkan perut kita ni, jaga perut kita, dia adalah enjin utama kita, right? Kerana nafsu perut binasa. Okay? Kalau kita nak ikut nafsu, Allah saya dah biasa lah makan makanan macam ni, macam mana saya nak elak daripada makanan ni? Elak ke tidak, takkanlah kita menjadi hamba kepada nafsu kita. Nafsu kita hamba kepada kita tu, kita hamba kepada nafsu kita. So, kita kena decide dalam bulan Ramadan ni. Tapi kalau kita ikut nafsu juga, rosakkan perut kita di dalam bulan Ramadan, yang sepatutnya bulan ini menjadi bulan di mana Allah memberikan kita peluang untuk membina, menyihatkan perut kita dan seluruh sistem enjin jasad kita. Kita rosakkan pada bulan ini. Selepas raya, tunggulah penyakit-penyakit kronik untuk datang mengunjungi anda. So hari ini statistik menunjukkan bahawa lepas raya ramai sangat orang yang mendapat serangan jantung. Okay, statistik serangan jantung selepas raya sangat tinggi sekarang. Dan juga stroke. Tak kurang juga statistik orang yang mendapat kencing manis juga meningkat. So kenapa? Sebab you dah rosakkan perut dalam bulan Ramadan. Sebab tu saya namakan program ni Ramadan Rosak Perut. Okay? Tips saya pada hari ini adalah saranan Rasulullah SAW untuk kita makan kurma dengan banyak. Tapi bila kita makan kurma, kita juga makan temikai ataupun timun. Kenapa? Sebab kurma tu bersifat panas dan dia bersifat kering.
Sedangkan tembikar ataupun timun itu bersifat sejuk dan basah. Jadi kita kena makan makanan yang berlawanan humor supaya humor di dalam tubuh badan kita ini seimbang. Okey, humor tu apa? Humor tu macam dalam bahasa Melayu mungkin namanya sifat tak? Ya. Kalau dalam bahasa saintifik dia panggil acid alkali, tetapi di dalam bahasa ilmu perubatan Ibn Sina kita panggil humor, H-U-M-O-R. Okay, humor tu adalah sifat. That means badan kita jangan terlalu panas, jangan terlalu sejuk, jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Okay? Now, kalau kita sentiasa makan makanan yang seimbang sebegitu, dan insya-Allah perut kita akan happy dengan kita. Dan kalau perut kita happy, dia akan menyihatkan kita untuk jangka masa yang panjang. So, cubalah, okey? Jangan jadi hamba nafsu, jadilah tuan kepada nafsu anda. Perintahkan nafsu anda. Semoga Ramadan ini anda tidak merosakkan perut anda dan anda menyihatkan perut anda. Kita jumpa lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Overhaul Body, bangkitkan nikmat hidupmu.